korban. Kat mana? Kat masjid ya. Saya tak tugas masjid lagi dah. Saya tugas tempat lain dah. Lama lah 3 tahun dah tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata tariqatan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang usaha barisan jawatan kuasa, tuan-tuan haji, perempuan hajah, tuan-tuan, perempuan, ibu ayah muslimin dan muslimat, sidang jemaah yang didoakan kebaikan dan kesihatan sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam ini Allah masih lagi memilih kita di kalangan hamba-Nya untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita di dalam majlis ilmu sebagai salah satu daripada taman syurga dunia. Allah menempatkan kita di dalam taman syurga yang hakikat sebenarnya nanti di akhirat kelak, insya-Allah. Dan kita pun telah masuk 1 Zulhijjah. Ni dah masuk 2 Zulhijjah lah kan. Jadi 10 Zulhijjah, 10 yang pertama ni adalah yang terbaik dari segi siang. Nah, kalau bulan Ramadan 10 malam yang terakhir. Kalau Zulhijjah 10 yang pertama waktu siang tu yang terbaik. Jadi digalakkan kita untuk melakukan amal ibadah, antaranya berpuasa sunat lah. Nah, barulah kita rasa raya korban tu meriah. Kan? Paling kurang pun paling tidak pun 9 Zulhijjah tu kita puasa. Nah, baru kita rasa raya korban lagi besar daripada raya puasa. Jadi menyambung kuliah kita pada malam ini merujuk kepada kitab Muniyatul Musalli. Kita sampai pada amalan-amalan sunat dalam sembahyang. Kalau kitab saya hak hijau ni muka surat 22. Kalau hak tuan-tuan muka surat berapa? 36. Coba muka surat 36, amalan-amalan sunat dalam sembahyang. Dalam sembahyang ni dia ada sunat, ada 2 perkara sunat. Yang pertama sunat ab'ad, yang kedua sunat hayat. Itu dalam sembahyang lah. Kalau mu'akkad, ghairu mu'akkad adalah sembahyang tu sendiri. Nah, contoh sebelum maghrib, sembahyang sunat qabliyah maghrib, ghairu mu'akkad. Sembahyang sunat ba'diyah maghrib itu mu'akkad. Jadi mu'akkad, ghairu mu'akkad adalah sembahyang sunat tu. Adapun ab'ad, hayat, sunat dalam sembahyang. Baik. Baik, sunat ab'ad. Ab'ad daripada perkataan ba'dun, setengah. Nah, maknanya tuntutan berat untuk kita buat. Sunat ab'ad. Sebagai contoh tahiyat awal kan.
Dalam mazhab selain daripada Syafi'i, tahiyat awal tu dikira sebagai perkara wajib dalam sembahyang. Dia macam ibadah haji lah. Ibadah haji, dia ada rukun haji, dia ada perkara wajib haji, betul tak? Dikiyah macam tu lah. Cuma dalam mazhab kita Syafi'i, sembahyang ni dia tak ada lah perkara wajib. Perkara wajib dalam mazhab Syafi'i ni rukun lah. Benda yang sama dah. Rukun sembahyang dengan perkara wajib sembahyang dalam mazhab Syafi'i sama ya. Tapi mazhab lain, dia berbeza. Rukun tu lain. Perkara wajib dalam sembahyang tu lain. Antara perkara wajib dan sembahyang tu tahiyat awal. Bagi mazhab lain. Jadi kita mazhab Syafi'i, tahiyat awal tu dia taklah perkara wajib. Dia hanya sunat ab'ad. Maknanya ab'ad daripada perkataan ba'dun setengah. Maknanya dia menghampir kepada separuh yang wajib tu. Qala musannaf rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bidaraini amin. Kata pengarang kitab Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, dan sunat sembahyang yang ab'ad itu ini yang dijabarkan, ini ditampal dengan sujud sahwi. Dia kata sunat ab'ad ni diganti, ditampal, ditampung dengan sujud sahwi. Kalau kita meninggalkan sunat ab'ad itulah. Sujud sahwi ada berapa? 2 kali sujud. Maknanya satu sujud sahwi itu ada 2. Sebab saya sebut ni tuan-tuan sekalian, ada orang dia tak tahu kata sujud sahwi itu 2 kali. Dia dok faham sujud sahwi itu sekali. Hak sujud sahwi dah, yang sujud sekali itu sujud tilawah. Jadi sujud sahwi ni 2 kali. Jadi kalau kita nak sujud sahwi, lepas kita baca tahiyat akhir, kita duduklah sebagaimana duduk tahiyat awal tu, duduk tawarruk. Untuk memudahkan kita sujud sahwi. Jadi selesai kita baca tahiyat akhir, kita sujud 2 kali. Kita sujud 2 kali itulah. Kita baca subhanaman la yanamu wa la yasfu tu kan. Kalau tak baca apa pun tak ada masalah. Kan? Ataupun kita baca subhana rabbil a'la pun boleh. Kok dah tak hafal ke tak ingat ke subhanaman la yanamu wa la yasfu kan. Jadi sujud yang pertama, kemudian duduk antara 2 sujud, tidak ada bacaan khusus, kemudian sujud pula yang kedua, kemudian kita duduk tahiyat akhir, duduk tawarruk tu. Tadi sebelum sujud kita duduk istirahat, duduk macam tahiyat awal. Jadi dah selesai 2 kali sujud, kita duduk tahiyat akhir, duduk tawarruk, kemudian kita bagi salam lah. Itu cara sujud sahwi ya. Baik. Jadi kata dia sunat ab'ad, ini yang diganti, yang ditampal, yang dijabarkan. Dengan sujud sahwi sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Tak kiralah sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Dia ada 8 perkara ni. Dalam sembahyang tu lah. Yang pertama tasyahud awal. Ataupun tahiyat awal. Itu. Dan yang kedua duduknya. Duduk tak kala mana membaca tahiyat awal. Dan yang ketiga membaca kunut. Dan yang keempat berdiri baginya. Maknanya berdiri baca kunut tu berdiri. Tu sunat ab'ad tu. Dan kelima membaca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian daripada tasyahud. Yang kata tasyahud ni apa dia? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang tu tasyahud. Adapun Allahumma salli ala Muhammad itu adalah membaca selawat atas Nabi kemudian daripada tasyahud. Maknanya itu adalah sunat ab'ad. Ini pada tahiyat awal itulah. Kalau tahiyat akhir itu wajib kan, rukun. Dan yang keenam selawat atasnya, atas Nabi kemudian daripada kunut. Yang kata kunut tu Allah mahdini fiman hadait sampailah wa astaghfiruka wa atubu ilaik.
Yang tu adalah kunut, doa kunut. Adapun wasallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala ahli wasahbihi wa baraka wasallam, yang tu adalah selawat atas nabi kemudian daripada kunut. Dan ketujuhnya selawat atas keluarga ali. Ali ni maksudnya keluarga. Dalam Al-Quran ada satu surah dinamakan surah Ali Imran. Jangan pula tuan-tuan pergi baca surah Al-Imran. Salah. Kalau sebut Al-Imran salah. Ali Imran. Satu betul. Maklumlah sebelum tu kan Al-Baqarah, Al-An'am, apa dia? Al-Ma'idah, lepas tu Al-Imran juga disebut. Al-Imran salah. Ali Imran. Ali ni maksudnya keluarga. Nah, kan Allahumma salli ala Muhammad itu selawat ke atas Nabi. Wa ala ali Muhammad ke atas keluarga. Kemudian daripada tasyahud akhir. Sebab apa dia kata kemudian daripada tasyahud akhir? Sebab Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita baca tahiyat awal, kalau kita baca tahiyat sampai Allahumma salli ala Muhammad, dalam tahiyat akhir tu rukun. Nah, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kadar itu kalau baca dalam tahiyat awal tu sunat abad. Tapi kadar itu baca dalam tahiyat akhir itu rukun. Sebab tu dia kata selawat atas keluarga Nabi lah. Kemudian daripada tasyahud akhir. Maknanya wa ala ali Muhammad. Itu dah masuk sunat abad. Bila kita baca tahiyat akhir tang Allah wa ala ali Muhammad tu dah masuk sunat abad. Adapun kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampailah innaka Hamidun Majid, itu sunat hayat. Ke depan dia akan bincang. Dan yang ke-8 selawat atas keluarga kemudian daripada kunut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad itu selawat ke atas Nabi selepas kunut. Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam tu ke atas keluarga Nabi. Jadi kalau kita simpulkan yang dia pecah sampai 8 tu, kalau kita simpulkan doa sunat abad ni dua je, tahiyat awal dengan baca kunut. Memang kita baca tahiyat awal tu dalam keadaan duduk. Memang kita baca doa kunut dalam keadaan berdiri, betul tak? Itu pecahan-pecahan dia. Baik. Maka sekalian itu, manakala ia meninggalkan satu-satunya. Hak 8 tadi tu, kalau sekiranya kita tinggal salah satu, maka sunat dijabarkan dia. Dia kata sunat ditampung, digantikan hak kita tinggalkan hak salah satu daripada 8 tadi dengan sujud sahwi. Dengan sujud sahwi. 2 sujud pada akhir sembahyangnya. Siap dia habaq lagi 2 kali sujud pada akhir sembahyangnya. Dahulu daripada salam, maknanya sebelum bagi salam tu sujud 2 kali. Sudah membaca selawat dan doa tasyahud. Maknanya sebelum daripada bagi salam, selepas kita baca selawat dalam tasyahud itulah. Dan doa tasyahud. Apa dia doa tasyahud? Yang kita minta lindung 4 perkara tu kan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sebelum bagi salam kita sujud 2 kali. Itu yang dikatakan sujud sahwi. Jadi hak 8 tu pun sunat, sujud sahwi pun sunat. Jadi kalau kita tinggalkan salah satu daripada 8 perkara tadi, ataupun kita tak baca tahiyat awal, kita tak baca doa kunut, ganti dengan sujud sahwi. Kalau tahiyat awal pun dia tak baca, sujud sahwi pun dia tak buat, sembahyang dia tetap sah. Tetap sah. Cuma kuranglah kecacatan berlaku dalam sembahyang bila tak ditampung dengan sujud sahwi. Dekat tu ada soalan sebelum kita masuk sunat hayat.
Baik, kalau nak sujud sahwi, saya pernah bagi tahu, kita kena niat nak sujud sahwi. Kalau tidak, kita dikira menambahkan rukun. Melainkan kalau kita mengikut imam. Memadai dengan imam niat nak sujud sahwi. Kita hanya follow sahaja imam. Kalau imam sujud sahwi, wajib ke atas kita sujud sahwi. Kalau imam tak sujud sahwi, kita boleh sujud sahwi setelah imam bagi salam. Ataupun kalau imam tak sujud sahwi, kita pun tak sujud sahwi pun tidak ada masalah. Baik. Yang seterusnya, sunat hayat. Adapun sunat hayatnya, yang tiada dijabarkan, ditampalkan dengan sujud sahwi amat banyak. Dia kata sunat hayat ni tak perlu ganti dengan sujud sahwi. Ni asal tinggal dia sujud sahwi dah. Yang sujud sahwi tu hanyalah kalau sekiranya kita meninggalkan sunat abad. Bukan asal tinggal sahaja benda sunat kita sujud. Ni dia terlupa baca doa iftitah sujud sahwi. Hak tu tak suruh. Dia tak baca surah. Dia pergi sujud sahwi pun tak disuruh. Yang boleh diganti dengan sujud sahwi ni kalau kita tinggalkan sunat abad, kita tinggalkan tahiyat awal ataupun kita tertinggal ataupun terlupa baca doa kunut. Boleh. Kemudian boleh sujud sahwi kalau kita ragu-ragu bilangan rakaat. Kita sembahyang Zuhur 3 ke 4, 3 ke 4. Kan? 3, 4, 3, 4 ni biasa tuan-tuan. Yang luar biasa 7 ke 8. Itu luar biasa. Mana Zuhur ada 8 rakaat. Jadi 3, 4, 3, 4 ni biasa. Jadi macam mana? Bila berlaku was-was 3 ataupun 4 rakaat, kita ambil hak 3 tu lah. Hak 3 tu memang telah lah, memang yakin lah. Cuma 4 tu tak tentu kan. Jadi ambil dan yakinkan 3 rakaat. Ada orang dia kata ambil 3 tambah 1. Tak. Dia kena ambil 3 rakaat dan yakinkan bahawa aku baru 3 rakaat. Baru tambah lagi 1 rakaat. Kemudian sebelum bagi salam, sunat sujud sahwi. Bukanlah 3, 4, 3, 4. Tak apalah sujud sahwi. Tak boleh. Rakaat yang kurang tu, rukun, tak boleh diganti dengan sujud sahwi hak sunat tu. Jadi 3, 4, 3, 4. Ambil 3, yakinkan baru 3, tambah lagi 1 rakaat. Lepas pada tu barulah sebelum bagi salam, sujud sahwi. Saya ulang banyak kali sebab ada orang salah faham. 3, 4, 3, 4. Tak apalah, last kali sujud sahwi. Mana boleh ganti dengan sujud sahwi rukun yang ditinggalkan. Baik. Jadi kata dia sunat hayat ni amat banyak. Dan sunat hayat ni tak perlu ganti dengan sujud sahwi. Setengahnya hendaklah diangkatkan 2 tangannya serta permulaan takbir tahrimnya, yakni takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah rukun. Lafaz Allahu Akbar itu rukun. Adapun perbuatan angkat tangan tu sunat. Sunat apa? Sunat hayat. Tuan-tuan, dalam sembahyang, sunat kita angkat tangan pada 4 tempat. Yang pertama, masa kita nak takbir, kita sunat angkat tangan. Yang kedua, masa kita nak rokok, sunat angkat tangan. Yang ketiga, masa kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah, itu sunat angkat tangan. Makna i'tidal, bangun daripada rokok tu angkat. Ni tak, dia bangun daripada rokok, dia berdiri tegak. Tak lagi nak sujud baru dia angkat. Yang tu salah. Bangun daripada rokok, angkat. Bukan nak sujud baru nak angkat. Itu yang ketiga, i'tidal. Yang keempat, sunat angkat tangan apabila kita bangun daripada tahiyat awal. Maknanya daripada tahiyat awal, bangun saja tahiyat awal tu sunat angkat tangan. Dan tak tertentu pada rakaat ketiga. Memanglah bangun tahiyat awal tu memang nak ke rakaat ketiga. Tapi sebab apa saya kata tak tertentu pada rakaat ketiga? Kalau kita ikut imam, kan? Kita datang, kita masbuk. Kita duduk tahiyat awal sekali dengan imam. Rakaat yang kita nak bangun sekali bukan rakaat ketiga bagi kita, tapi rakaat ketiga bagi imam. Tapi asalkan bangun sahaja daripada tahiyat awal, sunat angkat. Baik. Itu 4 keadaan sunat angkat tangan.
Lain daripada tu tak sunat. Ni rakaat kedua pun angkat tangan. Rakaat keempat semayang syak 4 rakaat dia angkat. Dia bukanlah batal semayang, tak batal, cuma tak kenalah, tak kena. Bila angkat sampai 4 rakaat orang kata dia ni tak reti ni. Semayang subuh rakaat kedua pun angkat tangan. Begitu juga bila kita nak sujud tilawah ataupun bangun daripada sujud tilawah, tidak ada angkat tangan. Kita nak sujud tilawah bagi Jumaat tadi kan. Imam baca innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha qarru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Lepas terus tangan, turun sujud. Tak perlu angkat. Dan kita bacalah sajada wajhalil ladzi khalaqa wastawahu apa semua tu 3 kali. Kalau tak ingat pun subhana rabbiyal a'la pun boleh ya. Habis tu terus bangkit. Tidak ada duduk istirahat, tidak ada angkat tangan. Baik. Jadi kata dia hendaklah diangkat 2 tangannya serta permulaan takbir tahrimah. Masa kita mula nak bertakbir tu Allahu Akbar, angkat tangan sunat. Berbetulan tapak tangannya dengan bahunya dan hujung anak jarinya dengan cuping telinganya yang di atas dan 2 ibu tangannya dengan cuping telinganya. Maknanya dalam kitab ni lah dia bagi tahu ni jari telunjuk ni bertentangan dengan cuping telinga atas. Hak ibu jari ni bawah cuping telinga bawah. Macam itulah. Ni dalam kitab Munyatul Musali. Kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan ni Imam Al-Ghazali dia kata angkat takbir macam ni. Kan parah bahu. Jadi kalau orang angkat takbir macam ni pun boleh, angkat takbir macam ni pun boleh. Apa simbolik kita angkat tangan? Simboliknya adalah kita tolak hak tak berkenaan dengan sembahyang, kita tolak. Kita hanya fokus ingat pada Allah sahaja. Tu yang kata sembahyang ni mula dengan Allah, Allahu Akbar. Sudah sembahyang pun dengan nama Allah juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita dah sebut dah. Yang kata falsafah sembahyang nak suruh ingat Allah Ta'ala ni. Mula sembahyang dengan takbir pun sebut nama Allah. Penyudah sembahyang bagi salam pun sebut nama Allah. Sebab tu simbolik kita angkat tangan ni kita tolak. Jangan duk ingat. Melainkan hanya ingat pada Allah saja. Ni dah kita angkat takbir ya Allah. Macam-macam benda masuk dalam kepala otak kita kan. Hak lupa tu boleh ingat dalam semayang. Barang lupa tu. Syaitan punya kacau kita kan. Seolah-olah kita bukan menolak. Kita menarik kaut habis ke semua masuk kepala otak dah. Patutnya kena tolak. Itu. Simbolik. Yang kedua, simboliknya adalah lambang penyerahan. Lambang pengabdian. Kita serah diri. Tuan-tuan. Satu dunia pakai bila nak serah diri ni angkat tangan tu tak? Maknanya aku surrender lah dengan Allah Ta'ala ni aku tak boleh lawan. Macam tu tak? Betul tak? Maknanya ambil daripada mana? Ambil daripada Islam. Kan? Makna nak serah diri ni satu dunia angkat tangan saja ni. Kita kalau angkat tangan ni memang surrender lah. Makna tak boleh pergi lah. Kan? Jadi kita serah diri pada Allah. Allah selama-lamanya kita tak boleh nak lawan dia. Kemudian diturunkan keduanya. Maksudnya kedua tapak tangan ni buat turun. Ditaruh di bawah dadanya. Maknanya angkat takbir, kemudian turun, terus letak bawah dada. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, dia angkat takbir, dia lepas dulu turun. Lepas dulu turun, baru angkat balik semula. Itu pun boleh juga. Jadi kalau tuan-tuan tengok ada orang angkat takbir. Dia angkat takbir, dia jatuh dulu tangan dia, kemudian dia angkat buh balik kat dada. Itu boleh. Yang tu dalam kitab Bidayatul Hidayah. Hak dalam kitab Munyatul Musali angkat tangan, terus letak bawah dada. Itu. Nak buat macam mana pun tak kisah tuan-tuan. Asalkan kita belajar. Bukan kita meniru orang.
Cuma saya tak jumpa lagi macam ni. Angkat takbir Allah. Macam ni. Dia pergi ke belakang. Dia masuk ke depan. Tu saya tak jumpa kitab mana. Kan? Dia angkat takbir. Dia pusing ke belakang. Dia masuk ke depan. Dia masuk macam masuk gear pula. Tu saya tak jumpa kitab mana lah. Kan? Ataupun angkat takbir memusing apa semua. Tu saya tak jumpa. Nak bersilat tu memang tak ada kitab pula. Baik. Jadi kata dia, kemudian diturunkan keduanya, ditaruh di bawah dadanya. Bawah dada. Hak mazhab duk pegang dada ni mazhab apa? Mazhab Hambali. Hambali. Saya tunjuk sikit ya. Kalau Hambali, kita Syafi'i macam ni kan? Bawah dada. Hambali pegang dada. Kalau yang jenis hak lepas macam ni, kan kalau kita tengok secara langsung sembahyang tarawih tu, macam-macam passion tu ada. Hak jenis berdiri tegak macam ni, bodoh. Kita kata jenis sembahyang ke tak sembahyang? Sembahyang lah, tapi dia berdiri tegak macam ni. Yang ni Maliki. Yang kat takbir dia berdiri tegak ni lah, Maliki ya. Hak jenis pegang macam ni, bodoh. Kita ingatkan dia pegang telok ke apa ke? Tak. Yang ni mazhab Imam Abu Hanifah Hanafi. Kan? Macam main bola tutup macam ni kan. Dia macam ni lah. Kan? Jadi Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Kan? Lah ni 8.22 ingatlah. Tak lagi 8.30 tobat dah ingatlah. Baik. Mana tadi? Jadi kemudian diturunkan keduanya, ditaruh di bawah dadanya. Dan digenggamkan tapak tangan kanan pada pergelangan tangan kiri. Tapak tangan ni pegang tangan kiri ni. Kesudahan hantarnya dengan kesudahan takbirnya. Allahu Akbar. Maknanya kata kesudahan takbir, kesudahan hantar tapak tangan ke pergelangan tangan kiri. Bukannya angkat tangan dulu, kemudian Allahu Akbar, pergi kemudian. Tak. Ataupun dia takbir Allahu Akbar, tangan pergi kemudian. Tak. Serentak. Dia kata, nampak ke dah? Kan? Kemudian diturunkan keduanya, ditaruh di bawah dadanya dan digenggamkan tapak tangan kanan pada pergelangan tangan kiri. Kesudahan hantarnya. Maksudnya kita hantar tapak tangan kanan ni ke tangan pergelangan tangan kiri ni dengan kesudahan takbirnya. Itu. Bersama-sama atas yang dimuktamad pada syarah muhazzab dan syarah wasit. Maknanya dalam pandangan yang lain pun, dalam perbahasan yang lain, syarah muhazzab wasit pun dia cerita benda yang sama juga. Kira ni muktamad lah. Jadi kalau tanya saya mana lebih tepat, kita ikut kitab ni lah lebih tepat. Sebab ni kitab fiqh. Walaupun dalam kitab Bidayatul Hidayah dia kata bagi tahu kata angkat takbir lepas kemudian angkat balik. Dia Imam Al-Ghazali ni kita lebih kepada tasawuf tentang penyucian jiwa tu kan. Kita ikut Imam Al-Ghazali. Bukan semua kita ikut Syafi'i tak. Yang ikut Syafi'i ni adalah fiqh. Fiqh kita ikut Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Kalau tasawuf kita lebih kepada pandangan Imam Al-Ghazali. Soal adab, soal penyucian jiwa hati ni kita lebih kepada Imam Al-Ghazali lah. Kalau akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi kan. Jadi hak betulnya kita ikut kitab ni lah. Baik. Dan setengahnya membaca doa iftitah. Sebahagian daripada sunat hayat adalah baca doa iftitah. Apa makna doa iftitah? Doa pembukaan. Doa iftitah ni sunat baca pada semua jenis sembahyang. Kecuali ada dua sembahyang yang tak sunat baca doa iftitah. Saya pernah sebut dulu ni. Yang pertama sembahyang apa? Sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah tak disuruh baca doa iftitah. Jadi kita takbir sembahyang jenazah, Allahu Akbar, terus baca Fatihah.
Jangan takbir sembahyang jenazah Allahu akbar, Allahu akbar kabirah. Hoi, malu kau orang. Nah. Sembahyang sunat. Sunat juga baca doa iftitah. Yang kedua, sembahyang apa yang tak sunat baca doa iftitah? Nah, sudah. Belum diajar. Bukan tak ada. Tuan-tuan pun tahu. Kalau saya sebut ni, tuan-tuan pun tahu. Oh, rupanya. Kan? Apa dia? Yang pertama, tak sunat baca doa iftitah, sembahyang jenazah. Yang kedua, sembahyang orang masbuk. Betul tak? Kan? Tu saya kata. Tuan-tuan tahu. Cuma nak rekod tu tak nampak kan? Nah, kalau kita masbuk, kita tak sunat baca doa iftitah. Takbir terus baca Fatihah. Nah, lain daripada tu sunat baca doa iftitah. Ni sembahyang sunat tak baca dah doa iftitah. Betul tak? Dia baca Fatihah. Surah apa pun tak baca dah. Dia kata sunat. Walaupun sembahyang sunat, tapi sunat juga baca doa iftitah. Nah. Jadi kata dia dan setengah daripada sunat hayat membaca doa iftitah. Kemudian daripada takbiratul ihram, selepas kita takbiratul ihram tu kita baca doa iftitah. Sekurang-kurangnya, sekurang akmalnya. Maknanya paling kurang ke arah kesempurnaan. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Takat tu je. Adapun wajah tu wajhiya lilladhi itu kita kata lebih kepada kesempurnaan lah. Nah, sama juga takbir. Sebab tu, kalau boleh, ni hak duk ada malam ni, pagi raya Aidul Adha ni semua kita bertakbir. Ni dah orang bagi mic seboleh mungkin elak, tak mau takbir, punya penakut. Dia duduk belakang-belakang, dia tahu dah mic tu tak sampai kat dia. Kan? Kalau duduk depan lagi orang huluk mic, suruh takbir pagi raya tu. Nak takut apa takbir? Paling kurang takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Takat tu jadi ya. Bagi pula kawan kat sebelah hang pula takbir. Kan? Adapun sedekah wa'dah wa nasara'dah yang tu tak payah pun tak apa. Kita hak takut hak tu lah, takut tertukar. Kan? Jadi takbir. Nak takut apa? Duduk depan. Pagi raya tu semua duduk depan. Takbir. Nah. Jadi doa iftitah paling kurang itulah subhanallahi bukratan wa asila. Itu kira paling kurang lah. Artinya Allah Maha Besar sebesar-besarnya. Pujian itu bagi Allah sebanyak-banyaknya. Maha sucilah Allah siang dan malam. Dan yang akmalnya itu. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Nah. Jangan tertukar pula. Wa ma ana minal muslimin. Hak muslimin tu hak bawah tu. Nah, wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah aku orang yang termasuk orang syirik lah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, hak atas tu wa ana minal musyrikin, hak bawah tu wa ana minal muslimin. Saya sebut ni bukan apa. Anak saya hak 7 tahun tu. Dia tu tukar tu. Dia tukar musyrikin dengan muslimin tu. Saya kata hak pertama tu wa ana minal musyrikin. Nah. Yang kedua, yang terakhir tu apalah wa ana minal muslimin. Nah, kita pun kena dengar jugalah bacaan anak kita, cucu kita. Kan? Jadi bila kita dengar kuliah, kita belajar, kita sampaikan, tak semestinya duduk di meja kuliah ni ceramah. Paling tidak pun kita sampaikan untuk anak cucu kita. Nah, panggil anak kita, anak dah besar lah kan. Panggil cucu kan. Cuk, cuba baca doa iftitah, tok nak dengar. Kita perbetul doa iftitah cucu kita. Kan? Dulu nak perbetul
hak anak, kita pun tak apa nak ni sangat. Kan? Lah ni dah okey dah dengar kuliah apa semua, kita betul bacaan cucu kita lah. Nah. Artinya, aku menghadapkan mukaku untuk Tuhan yang menjadikan sekalian langit dan bumi dengan keadaan lurus beragama Islam, dan aku bukan orang yang mempersekutukan Tuhan. Wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah aku orang yang mempersekutukan, yang mensyirikkan Allah. Itu maksud dia. Inna salati, sesungguhnya sembahyangku. Wa nusuki, ibadatku. Nusuk ni ibadat. Sebab tu ada perkataan manasik haji. Apa makna manasik haji? Ibadat haji lah. Nah, manasik itu nusuk lah. Nah, inna salati, sesungguhnya sembahyangku, wa nusuki, ibadahku. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati, matiku. Maknanya apa? Ini pengakuan kita depan Allah. Kita mengaku sembahyang kita dan segala amal ibadah kita, kehidupan kita. Apa makna kehidupan kita? Ni, kita berniaga, kita bekerja, nah, termasuklah kita berpolitik. Termasuk dalam kehidupan kita. Cuma kita tak sebutlah inna salati wa nusuki wal politik. Tak payahlah memadai dengan wa mahyaya, apa yang kita buat masa hidup ni. Wa mamati, dan begitu juga matiku. Lillahi rabbil alamin, bagi Allah jua yang mentakbir sekalian alam. Maknanya ini pengakuan kita. Hidup kita memang untuk Allah. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, begitulah aku disuruh. Wa ana minal muslimin, dan aku adalah sebahagian dari orang Islam. Nah. Jadi kalau kita memahami doa iftitah ni, seronoklah baca kan? Faham kan? Baik. Yang ketiga. Sunat abad yang ketiga, kemudian maka membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada tiap-tiap rakaat. Ini sunat hayat. Maknanya sebelum kita baca Fatihah, kita baca a'udzubillah setiap rakaat. Cuma sebahagian daripada ulama mazhab Syafi'i mewajibkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada rakaat pertama. Imam Syafi'i membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim hukumnya sunat. Sunat pada tiap-tiap rakaat. Cuma ulama dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i dia ada ulama dia. Antaranya Imam Nawawi, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, Syekh Ramli. Jadi sebahagian ulama mazhab Syafi'i mewajibkan baca a'udzubillah ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada rakaat pertama. Nah. Jadi nak elakkan perselisihan di kalangan ulama, kita baca je lah. Kan? Baca tiap-tiap rakaat. Apa makna auzubillah? Aku berlindung dengan Allah minasyaitonirrajim, daripada syaitan yang direjam. Kita berlindung dengan Allah. Ya. Tuan-tuan, masa kita lafazkan auzubillah, kena hadirkan hati, kena khusyuk. Kalau baca auzubillah tu pun dah tak khusyuk dah. Duk ingat benda lain. Apa lagi nak diharapkan khusyuk bagi sembahyang pada perkara yang lain? Betul tak? Jadi masa kita lafaz a'udzubillah tu, kita sungguh-sungguh kita minta lindung dengan Allah ni daripada gangguan syaitan. Dia macam istilah tadi saya sebutlah. Kalau rumah terbakar, kita panggil bomba main padam kebakaran rumah kita lah. Na'udzubillah kan. Tapi kalau dah balai bomba tu terbakar, habis ya, tak ada apa. Kan? Bila berlaku kecurian, kita mengharapkan polis tangkap pencuri. Tapi kalau dah polis tu mencuri, apa lagi nak diharapkan? Samalah juga, kalau a'udzubillah tu pun dah tak khusyuk dah. Apa lagi nak diharapkan khusyuk pada part-part semayang yang lain? Jadi a'udzubillah tu, kita lintas ke dalam hati, ingat, ya Allah, aku minta lindung denganmu, ya Allah, daripada gangguan syaitan ni. Nah, disunat baca tiap-tiap rakaat.
Dan setengahnya mengucap amin kemudian daripada selesai baca Fatihah. Ucap amin lepas baca Fatihah. Sebab ada juga dalam Al-Quran, waladdallin ni tak semestinya Fatihah. Ada surah, ada ayat yang waladdallin, tidak? Contoh, wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin. Tiba-tiba ada seorang jemaah amin, habis satu surah amin. Padahal yang tu bukan Fatihah, yang tu Waqiah. Nah. Jadi amin hanya pada waladdallin Fatihah. Nah, lain daripada tu tak suruh amin. Nah, baik. Jadi setengah daripada sunat hayat ucap amin lepas baca Fatihah. Dinyaringkan pada sembahyang yang dinyaringkan Fatihahnya. Apa dia sembahyang yang dinyaringkan Fatihah? Maghrib, Isyak, Subuh. Dan disirkan, diperlahankan pada sembahyang yang sir. Sembahyang hak baca perlahan kan? Zuhur dan Asar. Walau bagaimanapun jangan baca sampai kita sendiri pun tak dengar. Itu tak boleh lah. Fatihah kena dengar, telinga kita kena dengar apa hak kita baca tu lah. Sebab dia termasuk rukun qauli. Nah. Yang kelima, dan sunat makmum mengucap amin bacaan imamnya bersama-sama dengan ucap imamnya. Satu-satunya keadaan yang membolehkan makmum serentak dengan imam adalah lafaz amin. Dalam hadis dinyatakan bahawa bila makmum serentak amin dengan imam, maka serentak juga ketika itu di kalangan para malaikat. Dan bila serentak amin dengan para malaikat, sebab kita serentak amin dengan imam, maka diampunkan dosa kita. Nah, itu satu-satunya keadaan boleh serentak dengan imam. Adapun lain daripada tu tak boleh serentak dengan imam. Hukum makruh. Nah, ni imam rukuk dia rukuk. Imam i'tidal dia i'tidal. Imam sujud dia sujud. Yang tu bukan ikut imam, yang tu lawan risk dengan imam. Nah, yang kata ikut imam, bagi imam pergi dulu. Kita ikut kemudian. Bagi imam sempurna rukuk baru kita turun rukuk. Bagi imam sempurna sujud baru kita turun sujud. Itu baru nama ikut imam. Kalau sekiranya serentak takbiratul ihram serentak dengan imam, yang tu daripada awal tak sah sembahyang. Imam takbiratul ihram Allahu akbar, dia pun serentak dengan imam takbir, itu tak sah. Nah, yang boleh serentak dengan imam lafaz amin saja. Lapan 44 kan? Dua ada 5 minit Baik. Yang keenam, sunat dan sunat berhenti saktah antara Fatihah dan amin. Dan antara amin dan surah. Dan antara surah dan rukuk. Apa makna berhenti saktah? Ada gap. Ada pause. Kan? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berhenti kejap. Amin. Janganlah waladdallin. Amin. Jangan terus sambung amin dengan lepas baca Fatihah tu. Berhenti dulu. Itu yang kata saktah tu. Nah, antara Fatihah dan amin, dan antara amin dan surah. Amin. Berhenti kejap. Maknanya jangan terus baca surah. Berhenti kejap. Nah, dan antara surah dan rukuk. Jangan kita walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Dia takbir rukuk tu sambung kali dengan surah tu. Yang tu makruh hukum dia. Jadi berhenti kejap, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Rukuk dah. Itu sunat hayat. Dan setengahnya membaca surah pada imam. Dan munfarid sembahyang seorang diri. Jadi kalau kita jadi imam, baca surah tu sunat hayat. Begitu juga kalau kita sembahyang seorang, baca surah selepas Fatihah tu ada sunat hayat. Pada 2 rakaat yang pertama. 2 rakaat pertama lah. Kalau sembahyang tu 4 rakaat, 2 hak pertama dia baca surah.
Kalau sembahyang tu 3 rakaat, 2 hak pertama saja baca surah. Dipanjangkan pada sembahyang subuh. Sembahyang subuh tu bacalah surah panjang sikit. Nah, ni kuliah kul wallah. Nah. Dia kata hak tu yang ingat pun. Ya. Jadi sembahyang subuh baca panjang. Tapi tengok keadaan lah. Kalau subuh awal tak apalah baca panjang, tidak. Kalau subuh lewat, orang nak pergi kerja pun semua, baca ala kadar lah, sederhana lah. Nah. Tapi kalau semua hak pencen-pencen belaka dah, baca panjang tak apa, kan? Dia kata dipanjangkan pada sembahyang subuh dan zuhur kurang sedikit daripadanya, daripada subuh tu. Subuh baca panjang, zuhur kurang sikit. Dan asar dan isyak pertengahan. Asar dan isyak ni surah yang tak panjang sangat, tak pendek sangat. Dan maghrib yang pendeknya. Maghrib tak apalah baca pendek. Kuliah Allah idza ja. Tu hak dalam kitab kan. Tapi kalau saya jadi imam, maghrib saya baca panjang. Sebab maghrib ramai hak masbuk ramai kan. Kita beralih belakang tu dah semua pakai tambah rakaat. Jenis mai tunggu qomat baru nak datang. Kan? Isyak kita baca pendek. Sebab isyak dalam keadaan kita dah ada di surau dah. Kan? Itu dari segi praktikalnya lah. Kan? Dari segi teori, dari segi ilmunya memang maghrib baca pendek. Tapi nak meraihkan orang supaya tak jadi masbuk ya, kan? Baca taklah panjang sangat, sederhanalah juga kan. Dan pada subuh Jumaat alif lam mim sajadah, surah sajadah dan hal ata alal insan. Bukan hal ataka tu, hal ata alal insan kan. Walaupun Nabi baca alif lam mim sajadah, bukanlah setiap-tiap minggu Nabi baca tak. Sekali-sekala. Kita kalau pergi Mekah pun, bukan imam Mekah tu pagi Jumaat baca alif lam mim sajadah, tidak. Ada yang imam Mekah baca. Kadang-kadang nak jumpa yang imam Mekah baca alif lam mim sajadah pagi Jumaat tu pun susah, tidak. Kita duduk di Mekah masa buat haji dulu. Kan lama. Dalam sebulan tu sekali dia baca. Yang lain dia baca ayat lain je. Kan? Jadi kita di sini kalau imam tak baca alif lam mim sajadah, jadi isu. Dia kata apalah imam pagi Jumaat tak baca alif lam mim sajadah. Aku datang nak sujud sajadah. Kan? Sebut tu pun dah tak betul dah. Bukan sujud sajadah, sujud tilawah. Jadi kalau subuh awal tak apalah kita baca alif lam mim sajadah. Kalau subuh lewat baca surah biasa je lah. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi soalan sebelum kita tutup? Ada lagi soalan apa? Soalan pun tak ada. Ada soalan sebelum kita tutup? Kalau tak ada dekat dulu untuk malam ni. InsyaAllah kita sambung bulan depan. Yang ke-8 dan setengah mengucap takbir intiqalah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asrina sana biqus ila alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil 'adl. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min 'ibadika as-salihin. Rabbi ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Minta maaf jika terkasar bahasa. Terima kasih di atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.